Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Rintasan berita hari ini. Pemimpin pembangkang sepakat tindakan DOJ Amerika Syarikat. Peguam negara buktikan mereka salah. Wahai Menteri, sedarlah siapa sebenarnya mengkhianati Malaysia. Contoh bukti dakwaan DOJ, anak tiri Najib obses poster movie. Pemimpin pembangkang sepakat tindakan DOJ Amerika Syarikat. Pendapat pembangkang mengenai tindakan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat adalah sepakat dan saling bersefahaman. Mereka menyokong dan menyifatkan tindakan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ memfailkan permohonan untuk merampas aset yang diperolehi dengan penyalahgunaan dana 1 MDB itu sebagai wajar. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata tindakan DOJ selaras perlembagaan negara itu kerana berlaku di Amerika Syarikat. Ia di bawah bidang kuasa Amerika Syarikat, maka untuk kepentingan umum sepatutnya perkara itu dilakukan bila Malaysia mengambil sikap buat tak tahu, katanya ketika kepada Free Malaysia Today. Dalam pemfailan baru setebal 251 halaman pada hari Khamis 15 Jun lalu, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berusaha merampas karya seni oleh Picasso dan Basquiat yang dikatakan dibeli dengan pengubahan wang Malaysia dan dihadiahkan kepada bintang filem Leonardo DiCaprio oleh Red Granite. Pemfailan Khamis lalu juga bertujuan merampas aset dua filem Red Granite yang didakwa dibiayai oleh wang daripada dana 1 MDB. Filem tersebut diterbitkan tahun 2014, Dumb and Dumber 2 dibintangi Jim Carrey dan tahun 2015 Home Daddy dibintangi Will Ferrell dan beberapa barangan berharga lain. DOJ dalam siasatannya turut mendapati kecurian lebih 4.5 bilion US dollar bersamaan RM19 bilion ringgit Malaysia berlaku dalam 1 MDB melibatkan pegawai atasan dan sekutu mereka. Salahuddin juga mempertikaikan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Afendi Ali yang begitu tergesa-gesa mengeluarkan tiada jenayah dilakukan dalam siasatan beberapa agensi tempatan terhadap syarikat milikkan Kementerian Keuangan itu. Mana boleh Peguam Negara membiarkan perkara itu berlaku depan mata mereka, tapi mereka tak ambil apa-apa tindakan. Apa istimewa sangat 1 MDB itu? Soal Salahuddin. Tadi pun saya cakap, saya tidak nak menjawab di sini. Kalau jawab memang terlalu panjang. Yang saya nak tegaskan, apa yang diwar-warkan itu adalah tidak berdasar kepada fakta. You're relying on wrong facts. Number one, there was never any interference in the investigation of 1 MDB. It's a fact. Yang the officers of the MACC were questioned because of a police report lodged that there was a leakage of information. I'm going back into the Officer Secret Act again. Diorang tu ditahan di soal kerana ada aduan menyatakan ada leakage. Bukan menahan mereka daripada meneruskan siasatan. This is where the conflicting fact. But I am the knower of fact because I'm strictly involved over the matter. Laporan mengenai pendedahan, pertuduhan dan sebagainya itu, all those criminal offences that been lodged, and the police wanted to investigate who leaked this information. So pergi soal, and then the public take it that it is interference in the investigation. Panjang cerita lah, that's why I don't want to. It should be another forum, but shouldn't be here. Sementara itu, Ketua Penerangan PPBM Datuk Kamarudin Mohamad Noor pula menyifatkan Peguam Negara sebagai memalukan. Jabatan Peguam Negara apabila diminta bekerjasama tak nak. DOJ minta pun dia tak nak bagi kerjasama. Switzerland minta kerjasama pun dia tak bagi kerjasama. Kemudian dia menyalak kata tak ada bukti. Orang nak bagi bukti, dia tak nak terima. Tak tahulah apa kelas Peguam Negara kita ni, bikin malu saja, kata Kamarudin.
Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang juga turut mengecam Peguam Negara berpendapat tidak ada yang baru ditemui. Adakah Appendi telah meneliti perenggan-perenggan panas dalam saman sivil terbaru DOJ untuk menyita aset 1 MDB yang mempunyai kaitan dengan skandal derma RM2.6 bilion ringgit Malaysia kepada 1 MDB? Dan jika sudah teliti, mengapa dia berkata tiada yang baru? Saya merujuk kepada perenggan 339 hingga 348 dalam bahagian 681 juta telah dipindahkan dari akaun Tanore kepada akaun yang dimiliki Malaysian Official 1, kata Ketua Parlimen DAP Lim Kit Siang dalam kenyataannya di Petik Roket Kini. Pada Jumaat 16 Jun yang lalu, Ketua Pembangkang Datuk Sri Wan Aziza Ismail menuntut sidang tergempar Parlimen diadakan segera. Maka dengan ini, saya menggesa Perdana Menteri memanggil sidang tergempar Parlimen segera yang mungkin bagi membincangkan dakwaan terbaru oleh DOJ. Lantas dapat membersihkan nama negara dari sebarang cemuan dan tomahan, katanya dalam kenyataan. The Malaysian Insight pula memetik pandangan beberapa orang pemimpin PAS yang dilihat mesra UMNO. Mereka berkata Islam melarang bekerjasama dengan kerajaan yang zalim dan rasuah. Anggota Parlimen Pokok Sena Mahfuz Omar berkata tidak wajar PAS mengadakan apa-apa hubungan dengan UMNO, lebih-lebih lagi setelah tuntutan DOJ ini difailkan. Semoga pendedahan terkini Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat membuka suara hati pemimpin PAS bahawa bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional adalah mudarat yang lebih besar. Peguam negara buktikan mereka salah. Soalan yang bersarang dalam kepala rakyat sekarang ialah, jika semua dakwaan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat itu bohong, mengapa kita tidak memohon untuk campur tangan dalam prosiding Amerika Syarikat untuk membersihkan nama 1 MDB dan MO1 ini? Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir pernah berkata, orang Melayu maksudnya Melayu UMNO jika gagal menjalankan tugas yang diberi atau diamanahkan, perasaan malu tidak mengganggu fikiran mereka. Menyalahguna hak membuat keputusan kerana ingin membodik tuannya tidak memalukan orang tertentu ini, kata bekas pemimpin UMNO itu. Harus diingat dakwaan kali ini berbeza dengan dakwaan yang difailkan pada 20 Julai 2016. Pada kali ini, DOJ telah menyebut jumlah yang diselewengkan daripada 1 MDB iaitu $4.5 bilion berbeza dengan jumlah dahulu sebanyak $3 bilion. Ia juga telah mengenal pasti dengan jelas aset yang diperolehi melalui dana yang diselewengkan itu. Sehubungan dengan ini adalah tidak wajar bagi Peguam Negara begitu pantas membuat kesimpulan ia hanya ulangan. Rakyat pasti Peguam Negara tahu siapa MO1. Atas kepastian itu, rakyat bertanya, adakah Tan Sri Appendi Ali ini Peguam Negara atau juru cakap MO1? Sebagai Peguam Negara, Appendi harus dengan segera secara rasmi mohon kepada Amerika Syarikat untuk campur tangan dalam prosiding mahkamah di Amerika Syarikat. Benar, pendakwa harus membawa bukti, tetapi ini bukan pendakwaan biasa. Ini pendakwaan ke atas kepimpinan Malaysia. Maka kita tidak boleh menunggu mereka membawa bukti sebelum bertindak. Kita harus membawa bukti yang Malaysia miliki untuk berhadapan dengan DOJ Amerika Syarikat. Jangan kita bersembunyi dan tidak pergi ke Amerika Syarikat kerana takut kepada mereka. Tidak cukup dengan hanya membuat penafian atau tuduhan kepada rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan kebenaran. Rakyat Malaysia bukan derhaka, sebaliknya rakyat Malaysia amat cintakan negara. Sebab itu rakyat Malaysia mahu Peguam Negara berusaha untuk membersihkan nama kita yang terpalit dengan dakwaan itu. Perkara seperti ini tidak pernah berlaku di zaman pentadbiran almarhum Tunku Abdul Rahman sehinggalah ke zaman Tun Abdullah Badawi. Walaupun terdapat kelemahan dalam pemerintahan yang lalu, tidak pernah Malaysia dihina seperti tiada maruah dan dipermainkan oleh bangsa-bangsa dari negara lain di dunia, khususnya kuasa besar. DOJ Amerika Syarikat telah menghina rakyat Malaysia dengan tuduhan terhadap MO1 seolah-olah kita tiada maruah. Maka menjadi tugas mulia Peguam Negara menebus sisa-sisa maruah yang kita masih miliki untuk membuktikan DOJ salah. Pejabat Peguam Negara harus segera menjelaskan mengapa mereka tidak secara rasmi memohon untuk menjadi pencelah di Mahkamah Amerika Syarikat yang mendengar kes 1 MDB ini. Sampai bilakah rakyat Malaysia harus menanggung malu akibat dakwaan pengubahan wang haram dan kriptokar ini?
Wahai Menteri, sedarlah siapa sebenarnya mengkhianati Malaysia? Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak mendakwa anggota dan penyokong pembangkang sanggup mengetepikan kedaulatan negara dengan menggunakan kuasa asing untuk mencampuri urusan politik negara. Beliau mendakwa mereka tidak bertanggungjawab dan sanggup memanipulasi saman sivil terbaru yang dikemukakan oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ sebagai satu senjata politik semata-mata untuk menjatuhkan pemimpin negara dan menjayakan matlamat peribadi masing-masing. Mereka lakukan perkara sedemikian pada Julai tahun lalu tetapi gagal dan mereka mencuba lagi pada tahun ini. Saya yakin sungguh mereka akan menggunakan perkara yang sama pada pilihan raya umum akan datang iaitu mereka membuat manipulasi menggunakan isu ini iaitu saman sivil DOJ untuk mencemarkan imej negara dan merosakkan nama baik Perdana Menteri, katanya kepada pemberita lapor bernama 16 Jun 2017. Saleh mengulangi kenyataan Peguam Negara kemarin yang menegaskan bahawa siasatan yang dibuat menunjukkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak terlibat dalam dakwaan aktiviti pengubahan wang haram seperti yang terkandung dalam saman sivil DOJ itu. Beliau seterusnya berkata tidak wujud apa-apa bukti yang berasaskan untuk apa-apa tindakan mahkamah. Tetapi ada pihak di Malaysia ini mengambil kesempatan atas laporan DOJ. Sudah tentu ia tuduhan tidak disiasat jika tidak ada dakwaan daripada orang Malaysia sendiri. Terbukti ada orang Malaysia telah pergi ke Amerika Syarikat membuat dakwaan di negara itu sedangkan Malaysia sendiri mempunyai undang-undang, katanya. Beliau mendakwa perbuatan pembangkang itu hanyalah untuk menutup keadaan kucar-kacir mereka dan mengalihkan perhatian orang ramai daripada masalah yang dihadapi. Saleh berkata implikasinya adalah mereka yang menentang Najib cuba mendapatkan Amerika Syarikat untuk terlibat dalam politik dalaman Malaysia dan ia merupakan perbuatan khianat. Wahai Yang Berhormat Menteri, rakyat Malaysia berdiri teguh bersama DYMM yang di-Pertuan Agong Malaysia kerana inginkan sebuah negara yang bebas menentukan hala tuju kita dan tiada keperluan bersubahat dengan pihak luar. Rakyat amat tersiksa dengan kos sara hidup yang melambung naik yang menyebabkan sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini mungkin terjejas. Semuanya adalah kerana kerajaan UMNO Barisan Nasional telah mengenakan GST kepada rakyat disebabkan kerajaan tiada wang yang mencukupi untuk membayar hutang 1 MDB kepada pihak yang telah membiayainya seperti kumpulan wang pencen tabung haji, The International Petroleum Investment Company IPIC dan lain-lain. Tidak perlulah pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia melencongkan isu 1 MDB yang kritikal ini dengan menuduh pembangkang dan menyokong pembangkang khianat. Ini kerana kita semua memiliki konsains atau suara hati dan sudah tentu Yang Berhormat Menteri juga memiliki suara hati dan tahu siapakah sebenarnya yang mengkhianati negara. Contoh bukti dakwaan DOJ anak tiri Najib obses poster movie. Rakyat Malaysia gempar dengan berita mengenai tindakan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ yang bertujuan merampas aset bernilai 540 juta US dollar bersamaan RM2.3 bilion ringgit Malaysia yang dikatakan dibeli dengan wang dicuri daripada dana pelaburan negara 1 Malaysia Development Berhad 1 MDB menjadikan jumlah yang disalahgunakan kepada 4.5 bilion US dollar bersamaan 19.24 bilion ringgit Malaysia. Dalam pemfailan saman sivil ketiga dan terbaru bagi pelucutan hak, DOJ ingin menyita antara lain kapal layar Equanimity bernilai 165 juta US dollar bersamaan RM704 juta ringgit Malaysia dimiliki Joe Low dan hak filem komedi Dumb and Dumber 2. Dihasilkan Red Granite, syarikat penerbitan dimiliki bersama oleh Riza Aziz, anak tiri Perdana Menteri Najib Razak. DOJ juga mengatakan dalam samannya sekurang-kurangnya 27 juta US dollar bersamaan 115.47 juta ringgit Malaysia digunakan oleh Law untuk membeli rantai berlian merah jambu 22 karat untuk isteri Malaysian Official No. 1. Kenyataan hari ini mendedahkan satu lagi bab daripada banyak tahun skim penipuan berbilion dolar menjadikan jumlah yang dicuri dikenal pasti sebanyak 4.5 bilion US dollar bersamaan 19.24 bilion ringgit Malaysia, kata pemangku penolong Peguam Negara
Amerika Syarikat Kenneth Blanco dalam satu kenyataan. Wang ini membiayai gaya hidup mewah yang didakwa menjadi konspirator bersama bagi segala perbelanjaan dan kerugian rakyat Malaysia. Dalam dokumen mahkamah yang difailkan di Los Angeles itu, pendakwa persekutuan berkata pada 2014, ahli perniagaan Malaysia Jolo mencuri 850 juta US dollar bersamaan RM3.64 bilion ringgit Malaysia daripada dana yang dipinjam daripada sindiket bank. Kononnya bertujuan membayar semula bond yang diterbitkan dalam fasar sebelum skim penyelewengan itu, lapor The Malaysian Insight. DOJ mendedahkan Riza Aziz Obses mengumpulkan poster untuk movie edisi terhad sejak tahun 2012 yang didakwa diperolehi daripada Avar BVI. Riza membeli poster movie Wizard of Oz yang ditayangkan pada tahun 1939 dengan harga $75,000 bersamaan RM320,737 Malaysia pada 16 Oktober 2012. Menurut DOJ, dari 11 Jun 2013 sehingga 11 Mac 2014, Riza telah mengirim sekurang-kurangnya 8 pindaan wang berjumlah 4.28 juta US dollar bersamaan 18.30 juta ringgit Malaysia daripada akaun Red Granite Capital kepada akaun Bank of America milik Cinema Archive untuk membeli beberapa poster movie dan barangan kenang-kenangan lain. Ini termasuk 70 barangan yang berharga dari beberapa ribu dolar sehingga 400,000 US dollar bersamaan RM17.1 juta ringgit Malaysia. Dalam bulan Oktober 2012, DOJ mendapati Riza membeli poster movie tahun 1927 daripada Cinema Archive bernilai 1.2 juta US dollar bersamaan RM5.13 juta ringgit Malaysia menggunakan dana daripada Aslan Chance account yang dikesan berpunca daripada hasil bond tahun 2012. Dinding-dinding kondo Park Laurel di mana Riza tinggal penuh dengan poster movie yang diperolehi oleh Riza menggunakan dana daripada Abar BVI, kata pegawai DOJ. Kedua, Riza dan McFarlane didakwa mengaku obses membeli poster dan kenang-kenangan movie. DOJ juga menerbitkan email perbualan di antara Riza, McFarlane dan pemilik Cinema Archive bermula dari tarikh 29 November 2013. McFarlane telah memulakan perbualan itu dengan mengirim Riza dan pemilik Cinema Archive senarai poster movie. McFarlane, I have decided I have to own this. It's a must, not to mention 1,000 others. Can't sleep obsessing. Riza, ha ha ha, now you feel my pain. McFarlane, I'm obsessing over poster. We are such a neurotic obsessive creatures. We have to own them all. Siasatan DOJ mendapati dana dihantar daripada Albar BVI ke Red Granite Capital yang telah dipindahkan ke Amerika Syarikat untuk Red Granite Pictures. Bagaimanapun tidak mewakili pelaburan yang sah serta MDB. International Petroleum Investment Company IPIC atau ABAR dan kunci kira-kira untuk Red Granite Pictures dan Red Granite Capital tidak menunjukkan wujudnya pembayaran pulangan pelaburan kepada satu MDB. IPIC atau ABAR, kata pegawai DOJ lagi. Dengan hasil siasatan yang begitu terperinci, bolehkah Peguam Negara kata tiada bukti sebelum melihat apa-apa dokumen sokongan yang dimiliki oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat? Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nur Fatia Syakira dari Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.